Cik Syasha, saya rasa saya setujulah nak beli rumah ni. Siapa dia punya developer, Cik Syasha? Toyota. Amboi, Toyota buat rumah? Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Sembang Angel bersama Adi. Hari ni Adi turunkan sikit suara lah sebab tekak tak berapa nak baik lagi. Dan hari ini Adi nak ceritakan tentang satu topik yang korang sendiri pun akan terkejut. 10 syarikat automotif yang menghasilkan produk selain kereta. Tak buang masa lagi. 3, 2, 1, let's go. Secara umumnya, syarikat kenderaan diwujudkan untuk membangunkan, menghasilkan dan seterusnya menjual kenderaan. Sudah tentu sebagai sebuah perniagaan, syarikat-syarikat ini perlu membuat keuntungan kerana tanpanya mereka tidak boleh terus berkembang dan maju. Sebab inilah ada di antara pengeluar yang mengambil keputusan untuk mempelbagaikan perniagaan mereka dengan menghasilkan produk-produk selain kereta atau motosikal. Berikut adalah 10 syarikat tersebut. Nombor 10, Honda. Diorang buat pesawat jet tau. Honda merupakan pengeluar kereta dan motosikal yang terkemuka di dunia. Namun tahukah anda bahawa syarikat itu juga mengeluarkan ataupun membangunkan jet sejak 1980-an? Adi sendiri pun baru dapat tahu minggu lepas. Pada tahun 1999, Honda Aircraft Company berjaya menyiapkan pembangunan Honda HA420 Honda Jet dan 4 tahun kemudian jet itu melakukan penerbangan pertamanya. Dibangunkan sebagai jet peribadi untuk pemilik perniagaan, tycoon dan sebagainya. Ini kalau dengar Datuk Terajat Laris tu mau dia belinya. Honda Jet boleh memuatkan 6 penumpang dan mencapai kelajuan 420 knot ataupun 780 km sejam. Harganya dikatakan bermula daripada 3.5 juta US dollar. Nombor 9. Ni Chrysler ataupun Daimler Chrysler. Yang ni dia buat roket pula. Pada masa kini, Chrysler mungkin lebih dikenali sebagai pengeluar kenderaan mewah, namun pada era 50-an, syarikat itu memainkan peranan penting untuk membangunkan misal PGM-11 Redstone yang dikatakan misal pertama Amerika Syarikat yang membawa kepada peledak nuklear. Ia bermula pada 1952 apabila Presiden Chrysler dilantik sebagai ketua program misail oleh Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Henry S. Truman. Syarikat itu berjaya melengkapkan pembangunan misal tersebut pada tahun 1958 dan misal tersebut digunakan oleh tentera sehingga 1964. Agak roket yang naik bulan tu, ni rupa roket naik turun balik letup habis hilang. General Motors, kereta api. General Motors pada ketika itu membeli pengeluar kereta api dari Kanada iaitu Electromotive Diesel ataupun EMD dan mula menghasilkan lokomotif mereka sehingga 2005. Apabila GM menjual EMD kepada Greenbrier Equity Group dan Berkshire Partners. Dalam tempoh itu, General Motors menghasilkan beberapa varian lokomotif termasuk lokomotif industri, kereta api pengangkut barang, kereta api penumpang serta kereta api tentera. Dia bukan jual kereta je tau, yang pakai tayar kena pam, yang tak payah pam pun ada. Yang ketujuh, Peugeot. Pengisar ladi hitam. Yang ini betul-betul tak boleh brain. Dalam senarai ini, banyak pengeluar kereta memperkembangkan portfolio mereka dengan menghasilkan kenderaan dan pengangkutan jenis lain seperti jet dan kereta api. Namun, tidak kurang juga yang lari jauh dari bidang automotif. Contohnya macam ni lah. Peugeot tidak bermula sebagai pengeluar kereta. Sebaliknya, syarikat Perancis itu menghasilkan pengisar lada hitam dan perkakasan dapur lain terlebih dahulu sebelum ia menceburi bidang perniagaan automotif. Daripada dapur bawa ke garaj lah cerita sekarang ni ya. Sehingga ke hari ini, pengisar lada hitam Peugeot dikatakan antara yang terbaik di pasaran. Jangan cek lah kat internet. Mana tahu murah boleh beli. Nombor 6, Buick, kereta kebal.
Pada sekitar 1940-an, industri automotif dunia terberhenti akibat Perang Dunia Kedua. Buick yang merupakan division General Motors beralih arah daripada perniagaan automotif kepada penghasilan kereta kebal untuk kegunaan tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia dan juga Perang Korea. Dikenali sebagai M18 Hellcat. Macam pernah tunjuk dekat episod sebelum ni rasanya. Kereta kebal itu dikatakan antara yang terpantas ketika itu dengan kelajuan mencecah 89 km sejam. Nombor 5. Toyota Rumah. Toyota antara pengeluar kenderaan terbesar di dunia dengan produksi mencecah 10 juta unit setahun. Mula menceburi industri perumahan pada tahun 1975 di bawah nama Toyota Housing Corporation. Sejak kewujudannya, Toyota Housing Corporation telah membina hampir 250,000 buah rumah dan mewujudkan beratus-ratus komuniti yang menggunakan rumah buatan mereka. Tidak ramai yang tahu mengenai perkara ini kerana rumah Toyota hanya dijual di Jepun. Patutlah dia tak pernah dengar, terkejut tadi. Nombor 4, sekali lagi, General Motors, jantung mechanical. Doudril-GMR merupakan jantung mekanikal pertama di dunia yang membolehkan pakar bedah melakukan pembedahan jantung terbuka dengan menggunakan mesin pintasan, bypass machine. Apa yang menarik, jantung ini dibangunkan kerjasama dengan General Motors. Pada tahun 1952, Dr. Forrest Dewey Doudril membangunkan jantung mekanikal dengan pembiayaan daripada Persatuan Jantung Amerika dan jurutera sukarelawan dari General Motors dan General Motors Research di Harper University Hospital di Detroit, Michigan. Ia digunakan buat pertama kali pada 3 Julai tahun yang sama. 1952 lah. Nombor 3, Chrysler. Tadi dia buat roket, sekarang kereta kebal pula. Walaupun Chrysler menghasilkan misil nuklear pertama Amerika Syarikat pada tahun 1952, syarikat itu sebenarnya terlibat dengan aktiviti ketenteraan negara itu sejak Perang Dunia Kedua lagi. Ketika itu, Chrysler membina kereta kebal untuk tentera Amerika di bawah division khas iaitu Chrysler Defense yang dibangunkan pada tahun 1940. Syarikat itu juga memasang kereta kebal M2 dan kemudiannya M3 di kilang mereka yang terletak di Detroit. So, cuba korang bayangkan, adakah kereta kebalnya seluxury dengan kereta diorang? Nombor 2, percaya atau tidak, Volkswagen Sausage. Seperti Peugeot dan pengisar lada hitamnya, produk Volkswagen ini langsung tidak ada kena mengena dengan kereta ataupun apa jua jenis kenderaan. Sejak 1973, syarikat itu menghasilkan sausage currywurst di kilang pengeluaran di Wolfsburg. Sausage itu dijual di 6 kilangnya di Jerman, di pasaraya dan stadium, serta diberikan percuma kepada pelanggan Volkswagen. Apa yang menarik, sausage ini disenaraikan sebagai Volkswagen Original Part dan mempunyai nombor siri 199398500A. Dengan 6.81 juta sausage dihasilkan pada 2018, pengeluarannya dikatakan melebihi mana-mana bahagian atau komponen lain keluaran Volkswagen. Sebagai pelengkap, Volkswagen turut menghasilkan sos tomato mereka sendiri. Tak sabar lepas ni nak tengok Ramli buat kereta tak? Dan yang pertama, Mitsubishi. Dia buat macam-macam. Selain kereta dan jentera berat seperti jentolak, anda pasti pernah melihat penghawa dingin dan peti sejuk berjenama Mitsubishi. Betul ke tidak? Syarikat itu sebenarnya terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan selain automotif dan elektrikal. Ia bukanlah sesuatu yang menghairankan kerana kumpulan Mitsubishi terdiri daripada 40 buah syarikat yang masing-masing memiliki anak syarikatnya sendiri. Betul, kalau tengok Mitsubishi ni, dia orang punya carta organisasi kan, Mitsubishi Corporation, turun ke bawah cabang dia terlampau banyak. Antara bidang perniagaan yang diceburi oleh syarikat-syarikat yang bernaung di bawah Mitsubishi ni termasuklah pelombongan, perkapalan, perniagaan kapal, perkhidmatan kewangan, hartanah dan juga elektronik. Korang boleh dapatkan aircon Mitsubishi Electrics ni dekat Malaysia. Pergi tengok berapa harga dia.
Okey, sampai situ je. Kalau rasanya Adi bagi lagi list, Adi sendiri pun dah tak boleh brain dah. Tak tahulah lepas ni Pro 2 meniaga apa pulaan. Kita tak tahu, okey. Sampai sini sahaja. Tapi sebelum tu, saya tengok topi Adi yang baru ni. Lawa kan? Korang boleh dapatkan dekat website Angear nanti tau. Bukan sekarang tau. Akan datang, kita akan inform kat dalam kita punya official page tak lama lagi. Dan sebelum kita berpisah, notification button kat mana, sini ke sini, antara dua ni lah ya. Notification bell tu tolong tekan, subscribe, tolonglah subscribe kepada sesiapa yang masih belum subscribe, dan juga like video ni. Okey, kalau korang tekan notification button tu, korang boleh tahu video yang terbaru daripada Angear. So korang tahu nanti, korang boleh tekan terus tengok je lah. Alright, dan kalau ada produk-produk yang Adi terlepas, korang boleh sharekan dekat ruang komen. Kita akan bercerita kat dalam ni. Kali ni bukan takat Syasha je, Syasha punya adik, Syasha punya kakak akan join sekali, termasuklah Adi, untuk berborak dengan korang kat dalam ruang komen. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Adi gerak dulu. Bye-bye.